Jika seseorang itu berada di hutan atau sedang bermusafir dan mahu solat, tetapi tiada tempat bersih baginya untuk menunaikan solat, maka memadai dia solat dengan memakai kasut dan meletakkan alas seperti kain atau kertas sebagai lapis untuk sujud. Ini dalam satu perkara lagi, misalnya seseorang itu musafir, ataupun dia pergi berkebun ke, dia pergi kebun, dia pergi sawah, dia pergi hutan, dia pergi musafir. Tapi kalau musafir ni, kita ni jaranglah macam ni. Sebab di Petronas ada surau, di RNR ada surau, di masjid pun banyak. Ya, kalau Perlis ni masjid dia dekat-dekat. Jadi tak ada masalah untuk dapatkan masjid. Nak jalan jauh pun RNR ada dan masjid-masjid pun ada. Apabila ada kes di hutan tadi, di kebun dan sebagainya, dan kita nak menunaikan solat. Jadi dalam hal ini, boleh untuk kita tunaikan solat dengan kasut kita tu tadi. Maknanya mungkin kita ada kain, kain sapu tangan lah. Contohnya kita ada sapu tangan. Dan kita berkasut. Kita ada kasut. Dan kita tengok kasut kita tu, tengok dekat tapak dia tak adalah najis. Kalau ada kotoran pun kita akan bincangkan macam mana kalau ada kotoran-kotoran tu tadi. Tapi yang asasnya, boleh untuk solat macam tu. Makna kita pakai kita punya boot kita tu, kasut kita tu, dan kita lapik guna sapu tangan kita tu dekat tempat sujud kita. Dan boleh menunaikan solat macam tu saja. Tak perlulah kita nak cabut kasut, letak kaki kita dekat atas tanah, atas lumpur dan sebagainya itu untuk menunaikan solat. Baik, jika kasutnya ada kotoran seperti najis atau lecah, maka memadai baginya menggosok kasut tersebut di atas tanah. Makna gosok di atas tanah tu. Kan ada bila ada lecah tanah yang basah lekat dekat kita punya kasut tu, kita gesek dia dekat atas tanah. Kayu atau menggosoknya dengan kayu. Jadi kayu tu kita tirihlah supaya tanah tu hilang daripada tapak kasut kita. Atau sebagainya sehingga kalau ini merujuk kepada najis. Najis itu ada. Air kemungkinan jauh di tempat itu. Kalau misalnya dekat kebun jauh, air jauh. Jadi begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW sekiranya di kasut itu, di tapak kasut itu ada najis. Hilangkan je melalui gosok. Gosokkan ataupun geser dia dekat atas tanah. Dalilnya melalui sabda Nabi SAW. Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadara aw adha falyamsahhu wal yusalli fihima. Yang bermaksud apabila kamu pergi ke masjid namun terlihat pada kasut kamu ada kekotoran atau benda yang menyakitkan, ada najis, ada kekotoran dan sebagainya, maka sapulah ia dengan apa-apa sahaja bahan, kemudian boleh solat dengannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dinilai sahih. Jadi dalam hadis ini nak mengajarkan kepada kita, bila Nabi dan para sahabatnya, mereka ini tak ada RNR. Masjid pun kuranglah. Nak pergi padang pasir tu kan. Padang tu ada tai keldai, ada tai unta, ada tai, macam-macam tai lah dekat situ. Yang mana dah, ada yang dah kering, ada yang kita pun tak pasti. Jadi, bila mereka ini bermusafir, maka ada terlekat kotoran dekat tapak kaki mereka ini. Air kurang. Air tak ada. Kan? Air ni tak ada.
Jadi macam mana nak buat? Maka Nabi ajar tadi itulah. Sama ada geser dia dekat tanah ataupun apabila ada batu tu, gosok dia dekat batu ataupun buang kotoran tu dekat dengan kayu, maka jika hilang kesan najis tersebut, maka memadainya untuk kita tunaikan solat dengan kasut tersebut. Demikian juga pada zaman Nabi ini, mereka menunaikan solat, sebahagiannya menunaikan solat dengan apa? Dengan kasut sekali. Yang kita dah bincang hak lepas, di Masjid Nabawi itu mereka meletakkan pelepah tamar. Kan, pelepah tamar. Untuk bagi lapik lah untuk sujud. Namun pelepah tamar ni kita pun kita boleh fikirlah, dia punya debu, dia punya pasir apa semua tu masih lagi kena. Sebab tu amalan mereka ini selepas solat itu mereka akan sapu, kan, sapu dahi, sapu muka. Sebab apa? Ada debu-debu yang melekat. Ada debu-debu yang melekat, jadi mereka sapu. Kalau kita ni tak adalah disuruh untuk menyapu tu. Sebab di masjid kita ni tak ada debu. Ke ada debu ni? Jadi kalau ada debu tu, barulah kita sapu muka kita. Di Masjid Nabawi itu, para sahabat lalu dengan kasut. Semayang dengan kasut. Apabila dekat tengah nak masuk ke masjid, tiba-tiba ada kotoran dekat tapak kasut ni tadi. Bila ada kotoran, maka dia sapu dengan ranting kayu dan sebagainya itu. Bila hilang, maka memadai kasut tersebut untuk dibawa di dalam solat. Makna mudahlah kita nak kata cara Nabi dan sahabatnya mempraktikkan taharah ini. Mempraktiskan taharah ini. Jadi untuk kita zaman sekarang ini tidak menjadi excuse lah. Dan tidak menjadi excuse nak meninggalkan solat. Anywhere dan anytime. Boleh kita laksanakan di mana-mana sahaja. Jadi kadang-kadang ada orang menganggap bahawa dia dah pakaian dah kotor, pakaian dah tak bersih dan sebagainya, maka dia pun meninggalkan solat. Sedangkan dalam hal ini, apa yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW mudah. Jadi itu berkaitan dengan apabila kita pakai kasut untuk solat. Dan dalam hal ini juga menunjukkan bahawa dalam hadis ini nak menunjukkan juga yang kita boleh solat dengan kasut kita. Mana dalam keadaan kita memakai kasut. Contohnya, kalau solat Jumaat tu tak dapat nak menampung, terlalu ramai sangat orang solat, terpaksa solat dekat luar. Kan, terpaksa solat dekat luar. Kalau sini melempah tak? Tak pernah melempah lagi kan? Kalau rasanya rata-rata dekat masjid Perlis ni tak ada lagi lah. Tetapi di Pulau Pinang tu, rata-rata masjidnya tambah di di bahagian pulau tu melempah. Ada yang semayang dekat atas jalan raya. Atas jalan raya. Jadi mereka ni macam mana nak buat? Solat lah dengan kasut mereka ataupun solat dengan selipar mereka tu dan lapik dengan apa-apa lapik. Untuk tunaikan solat. Maknanya boleh untuk solat dengan kasut.